Salam sejahtera dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua yang hadir pada pagi ini. Yang saya muliakan Pemangku Pengarah Atma Profesor Madya Dr. Zul Iskandar Ramli, mantan Pengarah Atma Profesor Dr. Sufian Husin, Datuk-Datuk, Datin-Datin, ahli-ahli keluarga almarhum Datuk Dr. Basharudin bin Haji Panjang Ahmad, rakan-rakan akademik seterusnya, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Surah Al-Fatihah banyak rahsia, elok dibaca setiap masa. Awal bismillah membuka bicara Assalamualaikum, mulanya kata. Surah Al-Baqarah, surah terpanjang, ayat ke-255, banyak khasiat. Saya mengucap selamat datang, semoga majlis mendapat rahmat. Surah ke-45, surah Al-Hujurat, banyak teladan dan juga nasihat. Bersama kita memohon rahmat, semoga majlis mendapat berkat. Kita buka majlis kita pada pagi ini dengan sama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, suka saya menyatakan terlebih dahulu perjalanan majlis kita pada pagi ini untuk tindakan kita bersama. InsyaAllah selepas ini kita akan mendengar ucapan khas daripada Pemangku Pengarah Atma, juga ucapan daripada mantan Pengarah Atma, dan selepas itu kita akan mendengar ucapan-ucapan umum yang ditujukan khas untuk ataupun berkaitan almarhum Datuk Dr. Basharudin Haji Panjang Ahmad, ya, daripada orang-orang yang telah kita pilih, dan juga kita akan buka kepada umum. Okey, selepas itu kita akan adakan tahlil ringkas, ya, dan penyampaian cenderamata. Itulah perjalanan sedikit tentang perjalanan majlis kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan mudah-mudahan kita mohon kepada Allah SWT agar majlis ini dapat berjalan dengan baik. Sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas limpah kurnianya. Kita dapat bertemu dalam majlis berlangsung kawal majlis untuk mengganti almarhum Datuk Dr. Basharudin bin Haji Panjang Ahmad yang telah pulang ke rahmatullah pada 22 Jun 2020 yang lalu. Beliau telah, iaitu almarhum, telah bersetuju untuk menerima lantikan oleh Atma sebagai Profesor Adjung pada 15 Jun 2020. Tetapi takdir Allah mengatasi segalanya. Beliau tidak sempat menyiapkan buku ilmiahnya sebagai seorang Profesor Adjung sebagai salah satu kriteria untuk setiap Profesor Adjung. Bagaimanapun, almarhum telah memberikan draft bukunya kepada saya sebelum beliau jatuh sakit, dan insya-Allah saya akan berusaha untuk menyiapkan buku tersebut supaya dapat diterbitkan oleh penerbit UKM dalam sedikit masa lagi, insya-Allah. Semoga buku ini akan menjadi amal jariah bagi beliau. Bagi memulakan majlis pada pagi ini, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Pemangku Pengarah Atma Profesor Dr. Zul Iskandar Ramli bagi menyampaikan kata-kata aluannya. Dengan segala hormat dipersilakan. Terima kasih Misi Majlis pagi ini. Yang saya muliakan Datuk-Datuk, Datin-Datin, keluarga almarhum Datuk Dr. Basharudin bin Haji Panjang Ahmad, rakan-rakan akademik, seterusnya para hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasihlah kepada Pak Sufian kerana bagi peluang kepada saya untuk beri sedikit alu-aluan pada pagi ini, ya. Kita merapatkan kesyukuran kepada Allah SWT di atas izin kurniaannya kita dapat bertemu dalam majlis malam kawal bagi mengingati almarhum Datuk Dr. Basharudin bin Haji Panjang Ahmad yang telah pergi meninggalkan kita pada 100 hari yang lepas. Ini betul ya, positif dunia. InsyaAllah saya bagi pihak Atma dan UKM mengalukan kehadiran ahli-ahli keluarga almarhum Datuk Dr. Basharudin
bin Haji Panjang Ahmad yang diwakili oleh anak beliau dan ada beberapa lagi ahli keluarga yang hadir, insyaAllah. Jutaan terima kasih saya ucapkan kerana dapat melapangkan masa untuk menghadiri majlis ini. Saya mungkin tidak mengenali yang berbahagia Datuk dari dekat, tapi berdasarkan kepada poster-poster wacana Atma yang saya lihat, saya dapati bahawa almarhum dekat pada hati UKM atau terutamanya Atma lah. Beliau menjadi rujukan ilmu dalam bidang etnosains perubatan alam Melayu. Beliau juga sering dijemput ke wacana dan seminar dan sering hadir dalam program-program Atma yang lain, termasuklah majlis Hari Raya Aidilfitri yang kita anjurkan pada tahun lepas. Itulah rapatnya beliau dengan Atma. Atma melihat beliau sebagai seorang yang layak dilantik untuk menjadi Profesor Adjun di Atma UKM dan telah menawarkan pelantikan itu pada pertengahan tahun ini. Beliau belum sempat beliau menabur bakti di Atma, beliau telah dipanggil pulang ke Rasulullah. Allah lebih sayang padanya dan Allah sambut pulang beliau setelah dipinjamkan kepada kita. Terima kasih kepada Prof. Dr. Sufian Husin, mantan pengarah Atma, kerana telah mengambil inisiatif bagi mengadakan majlis malam sukawa kita pada pagi ini untuk memperingati almarhum Datuk Dr. Basharuddin bin Haji Panjang Ahmad, terutamanya tentang sumbangan yang beliau berikan dalam bidang sains perubatan ini. Marilah kita sama-sama mendoakan agar Allah mengampuni kesalahan dan kekurangan yang ada pada almarhum dan mencucuri rahmat ke atas rohnya dan dikurniakan syurga baginya. Amin. Dengan itu tamatlah ala-aluan saya, tak kenyang sangat. Bila kita ringkaskan kita dengan ucapan-ucapan ataupun input-input daripada rakan-rakan yang rapat dengan beliau lah, terutamanya dalam bidang etnosains perubatan ini. Sekian saya sudah ingin wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Zul Iskandar selaku pemangku pengarah Atma dengan ucapan yang telah beliaukan sebentar tadi. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, majlis menjemput Profesor Dr. Sufian Husin selaku mantan pengarah Atma yang bertanggungjawab di atas pelantikan almarhum sebagai Profesor Adjun di Atma bagi menyampaikan ucapannya. Dengan segala hormat, silakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang bahagia Datuk Datin ahli-ahli keluarga almarhum Datuk Basharuddin, seterusnya rakan-rakan akademik, para peserta hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana kita dapat bersama-sama dalam majlis bersongkawa yang telah pun kita aturkan 3 bulan yang lepas. Sebagaimana yang kita tahu, lebih kurang 100 hari kita akan mengadakan majlis seperti ini bagi ahli-ahli Atma lah yang bersama dengan Atma. Alhamdulillah majlis ini dapat berlangsung pada hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan, dan sukacita saya maklumkan bahawa saya mengenali beliau pada tahun 2013 ketika mana kita mengadakan siri-siri wacana yang dianjurkan oleh kumpulan penyelidik LRGS yang saya menjadi ketuanya, iaitu projek penyelidikan berkenaan dengan perubatan ataupun perawatan
yang turut sama dengan USM. Jadi melalui GAPIMA yang diusahakan oleh Dr. Azian, ya, kita telah mengumpulkan ramai perawat-perawat, dan perawat-perawat inilah kita jemput dalam siri-siri wacana. Dan wacana yang pertama telah berlangsung bersama dengan almarhum Datuk Dr. Harudin. Kemudian diikuti dengan wacana yang kedua bersama dengan almarhum Datuk Basharuddin pada ketika itu bersama dengan Pak Angku dan lain-lain. Jadi bermula daripada wacana itulah saya mulai mengenali beliau. Terima kasih kepada Dr. Atian kerana mendapatkan GAPIMA, ya, untuk bersama dalam program-program yang dianjurkan oleh kita lah, ya, di UKM. Jadi bermula daripada waktu itulah saya mula mendekati almarhum Datuk Bashar dan mengenali beliau, tapi tidak sempat ke rumah beliau, ya, pada tahun-tahun itu. Saya hanya sempat ke rumah beliau pada tahun-tahun akhir 2018-2019 saja, dan dari itulah kita mula mesra, ya, banyak berbual, banyak berjenaka, banyak berseluruh. Beliau seorang yang ramah, ya, seorang yang pemurah, seorang yang cukup suka, ya, menjaga hati orang lain, cukup suka menggembirakan orang lain. Beliau seorang yang sentiasa mahu membantu, dia sentiasa mahu melihat orang lain bahagia. Beliau tidak pernah menyatakan tidak, ya, kepada orang yang datang meminta ataupun memohon apa-apa daripada beliau. Itulah kelebihan almarhum Datuk Bashar. Dan waktu-waktu akhir saya kira bila saya mulai pergi ke rumah almarhum pada malam Jumaat, diadakan bacaan Yasin bersama keluarga, kita duduk bersama, makan bersama pada malam, ya, kadang-kadang bila dah selesai pada malam hari kita keluar lagi, makan lagi di luar, ya. Dan beliau cukup gembira kalau beliau dapat belanja orang. Beliau cukup gembira kalau beliau dapat gembirakan orang lah, maksud saya. Baik, melihat kepada latar belakang Datuk setelah saya meneliti wacana-wacana yang kita lalui, saya mendapati bahawa Datuk Bashar almarhum mempunyai ilmu yang begitu tinggi, ya. Meskipun beliau sering katakan bahawa beliau mendapat ilmu, pengetahuan, kemahiran merawat ni daripada almarhum bapanya, iaitu Datuk Guru Haji Panjang Ahmad, tetapi beliau sendiri telah mendalami dengan begitu jauh, dengan serius, dan beliau telah pun menulis buku, ya, sebelum ini bersiri, ada 6 atau 7 siri kalau tak salah saya, di mana buku-buku ini akan dicantumkan, disatukan, dan buat masa ini Ustaz Dr. Zaharum akan meneliti, menyimak dan seumpamanya akan cuba diterbitkan. Dan bersama dengan Datuk Bashar, almarhum Datuk Bashar, sering bersama dengan beliau ialah Mutakim, ya. Mutakim biasa bersama, kita ikut mengikuti wacana-wacana yang kita adakan, dan kita boleh berbangga kerana Mutakim mewarisi ilmu daripada ayahandanya. Dan apabila kita dapati bahawa Datuk Bashar dengan dengan ilmu yang ada pada beliau menampakkan tokoh diri beliau sebagai seorang ilmuwan, maka Atma merasakan beliau wajarlah, ya, dilantik sebagai Profesor Adjun untuk beliau menghabiskan dan menyelesaikan buku ilmiah yang boleh dihasilkan, diterbitkan di Atma ataupun di UKM itu sendiri. Jadi saya merasa terpuja terhadap ilmu beliau, dan apa-apa yang disebutkan semasa merawat itu adalah semuanya daripada Quran. Apa yang menarik adalah apabila beliau menyatakan ayat ini dan ayat itu, beliau tidak memulakan dengan surah. Lalu kalau kita baca Quran, kita akan katakan surah ini, ayat ini. Tapi beliau memulakan dengan ayat itu, ayat ini, ayat itu atau ayat ini, kemudian barulah disebutkan surah. Jadi falsafah di sebalik framework lah, ataupun katakan kerangka yang beliau kemukakan tu ialah setiap ayat yang dikemukakan tu ada hubung kait dengan ayat yang lain. Ya, ayat ini ada hubung kait dengan ayat yang lain, ayat itu dan ayat ini.
tetapi tidak dimulakan dengan surah. Kalau kita mulakan dengan surah, misalnya surah Al-Baqarah, kemudian baru nak pergi pada surah Al-Hajj, kemudian pergi kepada surah Al-Mulk. Jadi penceritaan itu tidak bersambung. Tapi beliau memulakan dengan ayat, baca ayat ini, baca ayat itu, kemudian baru disebut nama-nama surah itu. Peringkat permulaan apabila saya mendekati beliau untuk memahami apa yang beliau bacakan itu agak canggung, kerana pemikiran kita memang selalu memulakan dengan surah, tapi dimulakan dengan ayat-ayat. Inilah kelebihan yang daripada beliau, dan beliau mengingat menghafal ayat-ayat yang dibacakan itu, dan setiap kisah penceritaan daripada ayat-ayat itu cukup menarik. Dan meskipun bagi setengah orang untuk menghafal ayat-ayat yang disampaikan itu mungkin agak sukar, tetapi lama-kelamaan dia menjadi lebih mudah ya apabila kita dapat memahami konsep yang beliau kemukakan. Alhamdulillah saya sempat juga dirawat oleh beliau kira-kira dalam 8-9 hari sebelum beliau masuk ke ICU, dan saya sendiri amat terkejut. Dan saya percaya ramai orang pun terkejut, masa berlalu begitu cepat dan kita tak sangka ya, bahawa Allah Ta'ala lebih sayang pada dia dan mengambil beliau lebih awal daripada apa yang kita jangka. Dan apabila saya mengeluarkan surat untuk latihkan Profesor Ajung ini, beliau amat gembira dan menyatakan kegembiraannya. Dan apabila beliau bersama, saya ikut bersama beliau breakfast, dan kerana kemari beliau menyebutkan bahawa beliau akan dilantik sebagai Profesor Ajung. Dan apabila beliau mendapat surat itu betapa gembira, tapi sayangnya beliau selepas itu telah jatuh sakit dan berada di ICU. Jadi itulah takdir Allah SWT mengatasi segala-galanya lah. Kita percaya yang baik itu semua daripada Allah ya? Dan kepulangan beliau ke rahmatullah itu adalah satu takdir yang di luar jangkaan kita, tapi itulah yang terbaik untuknya ya? Dan kita faham beliau juga sakit, dan saya pun tergamam ya, kerana tidak dapat ziarah beliau di hospital, kerana di ICU memang tak dibenarkan orang lain masuk pada ketika itu. Tapi alhamdulillah pada hari kematian sempat saya bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain untuk sembahyang jenazah di sana. Dan pada hari itu, pagi itu juga saya ada baiba ya, ada baiba dengan UM masa itu, baiba PhD. Jadi saya berbelah bagi pula ya, baiba ni satu benda yang saya kena buat, tetapi saya juga tak mahu terlepas sembahyang jenazah itu. Jadi saya buat keputusan untuk duduk dalam kereta berhadapan dengan masjid di berhampiran ke rumah arwah ni, dan saya buat dipanggil online Bible, dan saya menggunakan handphone untuk Bible di dalam kereta. Sehinggalah selesai grup pertama yang selesai solat itu, mereka keluar, sedangkan saya sampai awal, dan saya harap saya dapat sembahyang jenazah bersama kumpulan pertama. Tapi kumpulan pertama dah selesai, keluar, saya masih belum habis Bible. Tapi di saat-saat akhir itu saya sempat beritahu rakan-rakan di UM, saya mohon maaf saya lari diri daripada perbincangan ini kerana dah sampai pada penghujung perbincangan. Jadi saya tidak tunggu kepada keputusan untuk Bible itu. Saya ingin keluar untuk pergi ke jenazah, dan saya off, tinggalkan Bible, dan kemudian saya berlari masuk ke masjid. Alhamdulillah ditakdirkan saya dapat sembahyang jenazah. Dan terkilan juga ya, kerana tidak dapat pergi ke tanah kuburan pada hari itu. Hanya kaum keluarga saja yang boleh hadir, saya tidak dapat hadir. Tapi alhamdulillah selepas hari raya baru-baru ni, masa hari raya saya cuba pergi saya cuba pergi pada hari raya, tapi yang jaga tanah kuburan tak benar kau orang masuk, sehingga selepas pada hari Selasa lepas hari raya. Jadi hari berikutnya saya sempat pergi sana, dapat ziarah kuburan, dan kita doakanlah yang terbaik untuk dia. Jadi sebagai kesimpulan untuk kepada ucapan saya yang ringkas ini ya,
kalau dapat dilanjutkan usia itu, mungkin banyak hal yang kita boleh lakukan di Atma bersama dengan beliau. Ya, kalau dilanjutkan usia beliau tu, banyak sejarah-sejarah baru yang akan dicipta oleh beliau. Kerana beliau berkata kepada saya, beliau ingin melakukan beberapa perkara lah, antara lain untuk membina sebuah bangunan di tapak tanah, bangunan yang menempatkan etnosains perubatan alam Melayu. Beliau mahu memartabatkan etnosains perubatan alam Melayu ini di peringkat yang lebih tinggi, tapi tidak sampai niatnya. Tapi kita percaya niat yang baik biasa mendapat rahmat daripada Allah. Dan impian beliau itu tidak tercapai kerana beliau telah pulang awal. Dan kita tahu beliau mempunyai kemudahan kewangan, dan beliau amat ingin mewujudkan, menghasilkan sebuah pertubuhan dan juga bangunan yang menempatkan para perawat daripada komplementari dan juga tradisional ini yang diletakkan di bawah etnosains. Tak apalah, masa berlalu dan kita reda atas pemikiran beliau, dan kita mengharapkan kita dapat terus mendoakan yang terbaik untuk beliau. Jadi bagi pihak keluarga, saya mohon maaf tidak dapat ke rumah selepas beliau meninggal dunia, sebab saya pun bercadang nak pergi juga baca Yasin pada malam Jumaat bersama dengan Ustaz Zahrul, tapi belum ada kesempatan. InsyaAllah pada waktu-waktu lain kita akan cuba usahakanlah untuk pergi ke rumah almarhum, kerana Mustakim masih lagi merawat, ahli keluarga pun masih lagi berkumpul pada hari Khamis malam Jumaat, di mana yang biasa beliau lakukan, almarhum lakukan pada hari Khamis malam Jumaat. Jadi itulah sedikit yang boleh saya sampaikan, dan saya sudahilah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Berbahagia Profesor Dr. Sufian Husin atas ucapan beliau tadi. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, mari sama-sama kita mendengar ucapan yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Engku Ansarudin Agus, atau lebih biasa dengan panggilan Pak Engku. Beliau adalah rakan perjuangan almarhum dan Yang Berbahagia Datuk Dr. Engku Ansarudin ataupun Pak Engku adalah pengasas kepada Pusat Komplementari Terapi Yashfin. Untuk tidak membuang masa, dan sama-sama saya mempersilakan Pak Engku untuk menyampaikan ucapan. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Segala puji syukur hanya kehadirat Allah Azza wa Jalla kita sampaikan. Pertemuan pada hari ini dalam meraihkan untuk kita ingat, untuk kita menginsafi dan menyadari hanya datang dari Allah. Kita dapat berhimpun, kita dapat berjumpa pada hari ini hanya izin dari Allah Azza wa Jalla. Dengan keredaan, keizinan Allah, kita dapat bertemu, bertatap muka pada hari ini untuk memperingati majlis belasungkawa almarhum Datuk Dr. Basarudin Haji Panjang Ahmad, dia yang sudah dilantik oleh Atma, oleh UKM, Atma UKM under Profesor Sofyan sebagai Profesor Haji
di Institut Alam dan Tamadun Melayu. Tentu ada dasar yang konkret. Beliau itu dianugerahkan gelar Profesor Ajung tersebut, sebagaimana yang sudah sebahagian diterangkan dibentangkan oleh Profesor Sofyan baru sekejap ini. Selawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan Rasulullah SAW sebagai guru besar, pembimbing, penuntun kita, yang mengangkat kita dari lembah yang hina, yang mengangkat kita dari kebodohan, yang mengangkat kita dari kedangkalan. Dialah Rasulullah, kekasih Allah. Mari kita sama-sama berselawat untuk Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Derajat yang tertinggi yang termulia untuk beliau dan kerabat keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati mantan profesor dari Atma, yaitu Profesor Dr. Sofyan, dan pada profesor yang sebagai pemangku pada saat ini, saya mengucapkan ribuan terima kasih, dan kepada Dr. Harun dan Anda semuanya, semoga Allah melimpahkan rahmat hidayah untuk kita yang berada pada pagi hari ini, di pagi Jumat yang berbahagia ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih diberi peluang kesempatan untuk menyampaikan sepatah dua kata, mungkin walaupun tidak resmi, sebagai mewakili para sahabat-sahabat lainnya, menyampaikan sepatah dua kata kepada kita semuanya, sedikit peristiwa riwayat selama saya berkenalan dengan beliau almarhum, dan juga kepada keluarga yang ditinggalkan, yaitu anak-anaknya, serta istrinya, dan para menantunya, yang saya rasa semuanya mereka kenal dengan saya, karena saya adalah sahabat ayahnya. Tuan-tuan perempuan rahmati Allah, pertama sekali kita berdoa kehadirat Allah Azza wa Jalla, semoga almarhum arwah beliau mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla, dan menerima kelapangan, ketenangan, kebahagiaan di dalam kuburnya. Insya Allah, karena banyak hal-hal yang baik, yang nyata selama ini yang kita lihat, yang kita tengok, yang kita saksikan bersama-sama beliau. Sedikit saya buka, saya bertemu beliau pertama sewaktu ikut merumuskan pendirian Gabungan Perubahan Islam Malaysia bersama dengan Datuk Dr. Harundin pada 2012 kalau saya tidak silap. Di saat itu saya sudah melihat, sudah nampak kegigihan, kehebatan beliau dalam melibatkan diri untuk dapat GAPIMA itu maju. Saya sudah menyaksikan, melihat bagaimana ketulusan, bagaimana kebaikan beliau, kemurahan hati beliau, sehingga setiap pertemuan-pertemuan beliau sanggup, mampu mensponsori, mampu, sanggup untuk membiayai, meringankan tangannya, membuka poketnya. Sebagaimana yang sudah diterangkan oleh Profesor Sofyan tadinya, beliau sangat pemurah. Itulah sosok almarhum Datuk Dr. Basaruddin. Dia orang yang sangat terpuji di kalangan persatuan perubatan Islam. Saya selalu bersama-sama dan bertemu dengan beliau, dan setiap ada jemputan undangan untuk munakasah, pertemuan-pertemuan, perbincangan, berdialog tentang perubatan komplementer, sampai kepada pendirian
etnoscience yang disponsori oleh Atma, yang digagasi oleh Profesor Sofyan bersama rakan-rakan. Maaf, saya tidak dapat menyebut semua nama. Alhamdulillah, beliau tidak pernah merasa jemu, jerih dan payah, karena beliau berkeinginan memartabatkan rawatan, pengobatan komplementari ini dapat mencapai ke tahap yang dikagumi, yang disegani, yang dihormati oleh kalangan masyarakat yang berbilang kaum di negara kita ini. Beliau sangat mempunyai kekuatan keyakinan seperti itu. Tapi apa yang kita lihat, kita saksikan, Allah Maha mengetahui, Maha pengasih lagi Maha penyayang. Allah telah menjemput beliau. Semuanya tinggal kenangan. Kita sebagai sahabat, sebagai para kawan-kawannya, tinggal kita mendoakan agar beliau dikasihi, disayangi, dan diberikan keampunan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan beliau, maksudnya keluarga beliau, kita doakan semoga mempunyai kekuatan spiritual, mental untuk menghadapi kepergian Datuk Basaruddin ini. Kita doakan, karena beliau selalu bergandeng dengan anak-anaknya dalam melakukan rawatan-rawatan, dan selalu bergandeng dengan keluarganya. Apabila seorang ketua rumah tangga pergi berangkat, pasti akan timbul kegoncangan di dalam hati dan pikiran keluarganya. Kita doakan keluarganya, semoga mendapat kekuatan dan kesabaran, perlindungan dari Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah, saya tidak dapat untuk menyampaikan yang panjang, karena saya sangat rapat dan baik dengan beliau. Di sini saya ambil kesempatan, semoga keluarga almarhum memberi kemaafan kepada pribadi diri saya dan keluarga saya, karena beliau kenal betul dengan diri saya dan keluarga saya. Maafkan kami selama pergaulan dengan almarhum ada mungkin yang tidak disengaja atau disengaja, kusut-kusut benang. Tidak ada gading yang tidak retak, tidak ada manusia yang tidak punya kilaf dan salah. Tinggal kita sudi atau tidak sudi untuk memberikan kemaafan. Bagi kami sudah terlebih dahulu memaafkan dan mendoakan semoga beliau ditempatkan di tempat yang baik dan terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla. Amin, amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan pemberkati Allah, sedikit kita untuk merenungkan. Pada hari ini kita bertemu, pada hari ini kita berjumpa, di pagi yang mulia ini kita berjumpa dan bertemu. Tapi kita tidak tahu kuasa Allah. Mungkin pada petang hari kita bercerai-berai, dan mungkin sesama di antara kita akan berangkat juga menuju ke alam sana. Hari ini kita berbaju cantik, mungkin besok kita akan dibungkus dengan baju kain putih. Hari ini kita sembahyang, mungkin terlibat pada Jumat ini kita menyolatkan jenazah. Mungkin besok kita disolatkan orang. Tidak ada sesuatu pun ria dan bangga yang akan kita kepikkan. Tidak ada satu pun khayalan-khayalan
yang harus untuk menjerumuskan kita kepada kehancuran kehidupan kita dunia dan akhirat. Mari kita sama-sama insaf dan sadar, ingat bahwasanya ajal maut dalam kuasa Allah. Maafkan saya telah banyak mengambil masa dan waktu. Semoga kita dapat mengambil iktibar, tauladan dan pedoman atas peristiwa kejadian kepergian sahabat kita ini. Mari kita sama-sama mendoakan beliau, nanti akan dipimpin oleh insyaallah Ustaz Sarul. Dan mari kita sama-sama saling bermaafan dalam suasana kita diancam dan terancam, namun kebenaran dan kebesaran kuasa hanya di genggaman Allah. Semoga kita dapat bertemu dan berjumpa di hari-hari yang lain. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Atma yang telah menyelenggarakan majlis ini dan menjemput saya untuk menyampaikan sepatah dua kata. Saya juga manusia yang kerdil. Insya Allah saya memohon dengan hati yang rendah mengucapkan ribuan terima kasih, terutama kepada Profesor Sofyan, sahabat saya, dan saudara Profesor pemangku Atma pada hari ini dan seterusnya insya Allah, dan kepada Ustadz Sarul dan para rekan-rekan sahabat-sahabat, dan terutama sekali kepada keluarga yang menghadiri pertemuan pagi hari ini. Teruskan perjuangan ayahandanya, teruskan kebaikan bakti ayahandanya. Semoga Allah melimpahkan kekuatan, rahmat dan hidayah, dan melimpahkan ilmu-ilmu. Jangan berputus asa. Belajar peristiwa dan pengalaman guru yang terbaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berbahagia Pak Engku. Satu perkataan daripada arwah yang sering diucapkan kepada saya ialah jangan melawan. Kata-kata ni adalah berlaku 5 atau 6 hari sebelum beliau dimasukkan ke hospital, di mana saya dan beberapa orang rakan, termasuk Profesor Kestia sendiri, di sini Saudara Azli dan beberapa orang rakan yang waktu itu sedang menjalani ibadah puasa 6 hari raya. Saya adalah orang yang rasanya dalam 5-6 hari itu adalah orang yang sentiasa bersama beliau di belanja makan untuk berbuka puasa. Ini adalah bila saya memberi alasan, saya kata saya menolak dan sebagainya, itulah perkataan beliau, jangan melawan. Jadi saya boleh katakan hampir setiap hari selama seminggu itu saya dibelanja makan oleh beliau. Jadi apa yang saya nak ceritakan ini bukan soal makan, tetapi saya nak mengesahkan apa yang Profesor Kestia sebutkan dan apa yang disebutkan oleh Pak Engku tadi tentang betapa pemurahnya beliau dan begitu mesranya beliau dengan melayani orang-orang yang di sekelilingnya. Dan apa yang saya nampak ialah perasaan ataupun perasaan kasih sayang kita kepada beliau akan bertambah daripada sehari ke sehari apabila kita mengenal mengenali diri beliau dan sikap-sikap beliau. Saya rasa saya adalah antara orang yang terkesan
dengan pemergian beliau. Sebab sewaktu makan, sewaktu dalam perjalanan untuk dimakan, beliau banyak bercerita kepada saya tentang impian-impian dia, yang mungkin kita katakan impian yang tidak menjadi kenyataan. Walaupun ianya menjadi perangsang untuk saya meneruskan apa disebutkan oleh Pak Engku tadi, untuk meneruskan perjuangan dalam bidang etnosains atau perubatan alam Melayu. InsyaAllah apa yang kita mampu kita akan lakukan, dan itulah antara ataupun beliau adalah antara pencetus, antara orang-orang yang mencetuskan idea-idea ini, dan mudah-mudahan Allah merahmati beliau, ya. Tuan-tuan dan puan sekalian, insyaAllah kita akan dengar beberapa ataupun kata-kata mutiara daripada Dr. Amir Shah Ali, iaitu merupakan pengasas Akademi Nur Sufi. Dia akan menyampaikan dengan segala hormat. Dipersilakan mendiamkan berbagai doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya agak sukar untuk saya nak berkata-kata pagi ini, kerana kesedihan, kehibaan, perasaan yang bercampur baur apabila tak kala melihat wajah arwah di slide pun berbagai perasaan timbul, ya. Kerana sebab saya mengenali beliau bukan setahun dua, ya, tetapi daripada awal lagi penglibatan saya di dalam Gapima, Gabungan Pengamal Perubatan Islam. Beliau telah banyak mengubah persepsi saya. Saya latar belakang saya belajar di Universiti Islam Antarabangsa UIA dalam jurusan medik MBBS, first batch medik lah. Saya graduate tahun 2002, ya. Jadi apabila di dalam perubatan Islam ni yang saya diajar hanyalah ruqyah sahaja, ya. Tetapi apabila dalam Gapima ada pula seorang guru ni, ya, yang menggunakan telur dalam rawatan. Jadi apa yang timbul dalam fikiran kita ni, bila kita kata guna telur je, kita siapa? Jin, khurafat, sihir, macam-macam, Jadi semua tanggapan negatif kita pada penggunaan telur. Tapi sebenarnya banyak lagi penggunaan dalam perubatan Melayu yang kita telah mendapat persepsi negatif, kerana tidak apa bila kita tak ada ilmu ni, jadi macam-macam persepsi negatif yang timbul dalam fikiran kita. Alhamdulillah, arwah telah memberi penerangan, memberi pencerahan kepada kami semua, dan melalui Dr. Azian juga telah buat banyak kajian tentang penggunaan telur, sehingga kan tak silap saya ada 3 jabatan mufti yang mengeluarkan surat mengatakan bahawa menggunakan telur dalam rawatan adalah harus selagi tidak bercampur dengan perkara sihir. Jadi sekarang ni mentaliti minda kita yang perlu diperbaikilah, diubah. Kita kena pandang segala perkara ni, kita pandang dengan pandangan yang positif dahulu. Sebab kita ni telah banyak dah dimasukkan, diprogramkan dengan perkara-perkara yang semua yang tak elok saja. Jadi alhamdulillah, apabila berkenalan dengan arwah banyak memberi bimbingan, dan saya juga menerima sanad daripada beliau untuk meneruskan rawatan, terutama penggunaan telur dan ruqyah. Dan perkara paling penting yang saya dapat daripada arwah ialah dia selalu cakap, tak kira apa saja ilmu, sebab saya ni memang bawa banyak ilmu Nusantara. Saya cakap terus terang lah, saya tak malu, nak cakap pasal lurus ke gerak ke apa, saya tak malu. Sebab saya tahu saya hanya bergantung dengan Allah semata-mata. Walaupun macam-macam fitrah, macam-macam kelemahan. Kalau kita, orang lain bila kita pakai jurus gerak, contoh macam kalau musuh datang, kita boleh menghentikan musuh itu dengan jurus dan gerak saja pun, orang kata kita pakai jin. Biasa begitu, sebab kita terlalu mengagungkan kehebatan jin, sehingga kita tak nampak kehebatan yang Allah cipta kita sebagai seorang khalifah. Jadi beliau telah banyak membuka minda saya, dan apa yang beliau tekankan ialah dia kata, sehebat mana pun ilmu yang kita bawa, sekiranya ilmu yang kita bawa itu tidak bersandarkan pada Al-Quran, tinggalkan.
Jadi itu sebenarnya panduan kita, Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi alhamdulillah banyak yang beliau telah beri sumbangan bakti kepada dunia perubatan, sehingga kita berjaya bersama-sama menjayakan konvensyen perubatan Melayu di UKM ni sendiri di dikta bulan 12 tahun lepas. Bukan mudah tuan-tuan nak mengaturkan, dan saya sebagai pengurusi bersama dengan Prosupen dalam konvensyen. Alhamdulillah kita mendapat sambutan yang sangat-sangat baik, sangat-sangat menggalakkan. Kita harmonikan apa jua masalah, apa jua perselisihan, ketidakfahaman. Kita orang kata tak kenal maka tak cinta. Jadi suka saya nak membawa balik kepada sejarah tentang keilmuan almarhum ni. Saya mula-mula saya belajar di Universiti Islam Antarabangsa. Pelajaran syariah, fiqh, apa semua itu banyak semua daripada negara Arab, negara Arab Saudi, daripada Mesir. Tetapi saya lupa bahawa semasa Rasulullah SAW hidup, baginda telah mengutuskan sahabat-sahabat untuk meneruskan perjuangan menyebarkan Islam di Nusantara. Dan ilmu di Nusantara itulah diwarisi sehingga ke ulama-ulama Nusantara yang akhirnya dapat kepada orang macam almarhum Datuk Bashar. Jadi ada kalanya kita mendengar ilmu itu macam pelik, tapi sebenarnya ilmu dah lama ada, daripada zaman Rasulullah lagi ada, dan di preserve ataupun telah diselamatkan di Nusantara. Manakala di negara Arab kita tahu selepas Rasulullah wafat, sahabat-sahabat pun dibunuh, malah cucu-cucu Rasulullah sendiri pun dibunuh, dan melalui macam-macam perang salib dan sebagainya. Jadi banyak ilmu hilang di sana. Dan ilmu yang hilang tu ada di mana tuan? Pastilah antaranya di Nusantara ini, yang dibawa oleh nenek moyang kita. Dan apabila penjajah masuk, dia telah merosakkan, dia telah menukar sejarah dan sebagainya, sehingga kita merasakan semua yang berkaitan dengan moyang kita semua benda tak betul. Ini yang kita nak kena perbaiki balik, dan insyaAllah dengan buku yang bakal ditulis oleh Dr. Zarum dan sahabat-sahabat, insyaAllah boleh meneraikan segala tanggapan-tanggapan negatif. Tanggapan negatif ini datang daripada mana lain, daripada orang Melayu sendiri. Jadi kita nak meluruskan balik, insyaAllah. Banyak kerja yang perlu dibuat, dan saya pun insyaAllah akan bekerjasama terbantu. Dan untuk di Bangi ni pun saya membuat rawatan di Seksyen 9 di rumah saya je. Kalau ada apa-apa yang boleh saya bantu, insyaAllah boleh berhubung. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Amir. Juga antara orang yang sering saya temukan di rumah almarhum, lebih rapat daripada saya dengan almarhum. Berkaitan dengan ilmu yang dikongsikan oleh almarhum kepada orang yang ada di sekelilingnya ialah saya dapat rasakan bahawa apa yang saya sangat setuju dengan beliau ialah tentang amalan ayat-ayat suci Al-Quran. Saya sendiri pun kalau nak tunggu masa rawatan, kadang-kadang kita datang pagi, dapat tengah hari, kadang petang, kadang lewat petang. Tetapi sepanjang masa di sana, dia akan suruh kita baca Quran. Dia panggil, mesti ni baca ayat ni, dia suruh baca ayat ni, baca buka surat ni, baca ayat ni, buka surah ni, baca ayat ni. Jadi sebenarnya kat sana tu bukan duduk saja. Maknanya saya bukan duduk saja, buang masa tak. Jadi maknanya istilah buang masa duduk di rumah almarhum ni tak ada. Pada saya lah, di penilaian saya secara peribadi, dia akan suruh kita baca surah ni untuk sakit ni, baca surah ni untuk sakit ni. Jadi secara tidak langsung kita membaca Al-Quran, kita memenuhkan ruang hidup kita ini dengan baca Al-Quran. Itu antara sebab kenapa saya suka untuk bertemu dengan almarhum pada waktu itu. Ini adalah satu perkara yang saya rasa tidak ada perselisihan pendapat ulama pun dalam bab beriman kepada kitab suci Al-Quran ini. Jadi alhamdulillah
adalah terbias-terbias ilmu yang beliau kongsikan, terutamanya yang dia bagi pada saya adalah amalan untuk kesihatan lelaki. Saya simpan, tapi belum tak sempat amal lagi. Setakat ni lah, sebab beliau pun, kalau kita masih ingat wacana terakhir beliau di sini, dia bercakap di sini, itu pada 17 Mac. 17 Mac, besok itu PKP. Malam tu saya dengan Prof. Sufian tak sempat lagi pergi rumah beliau. Lepas tu kita terputus hubungan disebabkan oleh PKP dan bersambung selepas Hari Raya. Tuan-tuan, satu masa yang pada saya dah sangat singkat. Kalau saya bilang dengan jari, saya bertemu dengan beliau ni tak sampai pun 30 kali. Tetapi pada saya, kenangannya cukup mendalam pada diri saya, dan juga kesan ilmu yang dikongsikan kepada kita itu cukup besar. Sehingga sekarang saya masih amalkan, mudah-mudahan pahala ini mengalir kepada beliau. Dan insyaAllah saya bila Dr. Amir cerita pasal telur tadi tu, jadi saya nak jemput tuan punya kajian, sebab dia pun bercakap tidak langsung ada kaitan, bukan ada kaitan bagaimana, tetapi ada berhubung dengan almarhum, sewaktu hiduplah hayat beliau. Untuk kita sama-sama dengar perkongsian itu, saya persilakan Dr. Azian Abdul Rahman untuk tampil memberikan ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Muslim Majlis yang berbahagia, Mangku Pengarah Atma, yang berusaha Prof. Sufian, Pak Ungu dan Mutakin, tuan-tuan dan puan sekalian. Namanya saya mengenali pelbagai Datuk Pasha memang tentunya memberikan kesan yang sangat mendalam pada diri saya. Saya mengenali dia pada tahun 2011 ketika pihak JAKIM dan juga pihak kementerian meminta saya mengumpulkan semua pusat-pusat rawatan di Malaysia bagi tujuan Akta Perubatan Tradisional Complementary. Kerana ketika itu tidak ada lagi gabungan Persatuan Perubatan Islam di bawah Akta. Kerana syarat Akta perlu ada gabungan daripada pelbagai persatuan sebenarnya. Jadi di situ saya buka dalam internet dan jumpalah nama Datuk Dr. Basharuddin dari Persatuan Seiring Syariat. Dan bila saya call dia, saya di situ ada nombor telefon. Ketika itu dia masih lagi dengan Firdaus, dan bila saya call dia, Datuk Bacha ni seorang yang sangat berhati-hati, dan dia kata bagi dia masa sebelum dia benarkan saya berjumpa dengan dia. Saya kata okey, sebagai masa, dan after 3 days ke dia call saya dan dia setuju untuk berjumpa dengan saya, dan saya pun berjumpa dengan beliau, dan di situlah permulaan yang kami mengenali dia, dan akhirnya dia menjadi seperti sebahagian daripada keluarga saya, dan saya pun jadi sebahagian keluarga dia, dan dia memanggil ibu saya, mertua saya pun mak, adik-adik saya semua kenal dia, adik-adik ipar saya pun semua kenal dia. Dan dia seorang yang sangat suka bersedekah. Dia melakukan perubatan ni bukanlah untuk mencari duit, tapi dia hanya untuk menyambung ilmu bapanya. Kata dia sangat sayangkan ilmu bapa dia, dan sebab tu saya harap warisnya, Mutakin dan anak-anak yang lain dapat teruskan ilmu tu dan dikembangkan ilmu tu, dan ilmu itu sangat berguna untuk masyarakat dan tidak terhenti kat situ saja. Dan beliau, antara perkara yang saya belajar daripada beliau dan perubatan ini adalah bersedekah. Sekali anak-anak kecil datang berubat dengan dia ataupun pesakit yang bawa anak kecil, beliau mesti bagi duit. Tak RM10, RM1, gitu lah. Maknanya dia mesti bagi duit. Kalau nak saya tu dia bagi banyak lah. Dan kalau orang tua yang datang pun dia akan bagi duit.
maknanya dia akan jadikan sedekah itu adalah sebahagian daripada perawatan. Dan mula-mula saya tak faham maksud sedekah itu dalam merawat penyakit. Tapi sehinggalah apabila anak saya kena stroke, saya belajar daripada Dr. Bashar dan saya bersedekah pada orang atas nama anak, maknanya. Dan setiap malam Jumaat pun anak Dr. Bashar akan melakukan sedekahkan baca Yasin dan contoh. Jadi di situ sedekah adalah sebahagian daripada prosedur rawatan. Sama ada pesakit itu bersedekah ataupun perawat tu juga boleh bersedekah pada pesakit kan. Dan satu lagi perkara yang Tuan almarhum adalah penggunaan ayat Quran. Setiap kali apa yang dia bercakap, tak kira topik apa pun, beliau pasti akan memetik ayat Quran. Dan beliau mengatakan kepada saya, ayat Quran yang kita baca itu mesti rasa bati dengan diri kita. Dia membaca itu berpuluh-puluh tahun sehingga rasa bati. Sebab tu bila kita gunakan ayat itu, ia mudah insyaAllah lebih mujarab kepada pesakit. Bukan. Jadi itulah sebenarnya saya sedang dalam proses melakukan benda yang sama yang almarhum lakukan. Saya cuba mempelajari ilmu yang almarhum buat, iaitu penggunaan Quran. Dan alhamdulillah memang dia memberi kesan yang positif. Dan antara perkara yang saya selalu argue dengan dia itulah penggunaan teluh sebenarnya. Dan sebenarnya masih lama untuk saya memahami bab teluh tu, sehingga saya sendiri buat belajar dan dia keep on ajar saya cara buat teluh. Dan mula tu memang tak ada apa-apa pun sehinggalah saya merawat seorang doktor dan saya menggunakan infrared kamera dan saya pun tak tahu macam mana tiba-tiba saya pun pandai menggunakan teluh kan. Dan berlakulah seperti Dr. Mei kata, berlakunya percanggahan pandangan lah di kalangan perawat-perawat tentang penggunaan teluh. Dan sehingga saya cuba dapatkan pandangan daripada beberapa mufti dan ada 3 jawatan mufti yang memberikan jawapan yang positif, iaitu penggunaan teluh itu adalah satu yang harus lah. Jadi memang Dr. Bashar terkenal dengan teluhnya lah. Dia memang tak mana dia mesti buat teluh. Jadi saya rasa kehilangan dia ada satu, pemergian dia adalah satu kehilangan yang sangat besar dalam dunia perubatan Islam sebenarnya. Dan ilmu yang dia ada sangat-sangat banyak berguna yang tak ada. Setakat ini saya tak jumpa lagi pengganti dia. Tak ada lagi pengganti seperti datang. Dia boleh bercakap petik ayat Quran. Sakit apa pun dia boleh cakap ikut ayat mana. Dan dia boleh buka Quran tu tepat pada muka suratnya dan surahnya dan ayatnya. Tak jumpa lagi orang yang perawat seperti Dr. Bashar. Jadi saya memang harapkan ilmu ini dapat dibawa ke Menara Gading dan dapat dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang. Dan saya rasa itu saja kot Pak Masni. Dan saya lagi satu saya nak cerita, baru ni saya ada sakit. Saya didiagnos kanser pada bulan Julai dan confirm kanser melalui biopsi, dan doktor minta saya buat surgery lah, operation tu. Tapi saya tak tahu, saya confused dan saya istikharah. Ketika saya istikharah tu tahiyat dahi datang Dr. Bashar. Dan keadaan saya tengah solat ketiba, saya tengah Dr. Bashar dah cakap pada saya, jangan ulangi kesilapan yang sama. Dan habis solat tu saya fikir, apa maksud Dr. Bashar jangan ulangi kesilapan yang sama yang dibuat. Jadi dan saya faham bila kita tak ada, rupanya kanser tu adalah satu sihir yang boleh menjadi kanser. Dan kalau kita dalam keadaan sihir, kita berada dalam keadaan yang koma, sihir tu lagi kuat menyerang. Jadi saya pun ambil keputusan untuk tidak pergi sendiri dan saya minta tangguh pada doktor. Dan alhamdulillah dalam masa kurang 2 bulan saya dapat proof pada doktor melalui MRI dan result saya semua turun secara mendadak. Dan doktor kata tak logik, something yang tak logik dalam dunia perubatan kan. Dan doktor tanya saya buat apa. Jadi di sinilah saya rasa inilah yang kita perlu bawa ke dalam dunia perubatan komplementari ini, bersama-sama dengan ilmu Dr. Bashar juga sebagai ilmu yang kita perlu
terdengarkan. Jadi di situ saja saya ucapkan terima kasih atas peluang yang diberikan kepada saya untuk memberikan sedikit pandangan saya tentang almarhum Datuk Ashudin, seorang guru saya. Dia ada guru saya, tak apa sih. Terima kasih banyak kepada Dr. Azian. Nama yang selalu saya dengar, tapi yang ini baru nampak orangnya. Oh, saya tahu yang ini orangnya. Yang bernama Dr. Nur Azian Abdul Rahman. Cuma mungkin tadi saya terdengar bunyi tak sedap, sebab Dr. Azian kata almarhum terkenal dengan telurnya. Saya rasa kena ada benda tersirat di situ, iaitu ilmu telurnya, sebab takut ada konotasi yang yang berbagai ataupun negatif daripada orang yang dengar. Baik. Tuan-tuan dan puan saudara saya sekalian, InsyaAllah kita akan akhiri ucapan ini dengan ucapan oleh yang berbahagia anak beliau. Tapi sebelum itu, ini insyaAllah kita akan tutup dengan ucapan anak beliau. Cuma sebelum itu saya membuka ruang kepada hadirin-hadirin yang hadir, tidak melebihi 5 minit, lagi pendek lagi bagus, untuk memberikan ataupun melontarkan ucapan khusus untuk kita semua dengar. Mungkin ada luahan, mungkin ada, kerana saya yakin dan saya pasti bahawa yang hadir pada hari ini orang yang ada hati ataupun hatinya ada dengan, ataupun almarhum ini ada di dalam hatinya. Mereka tak akan hadir, ataupun mungkin payah kita nak cari yang hadir hari ini yang musuh beliau. Saya rasa tak ada. Itu hati kecil saya. Jadi saya nak dengar daripada tetamu-tetamu hari ini, mungkin ada yang nak nak berikan ucapan. Saya berikan ruang dan peluang setiap seorang tidak melebihi 5 minit sebelum kita tutup ucapan ini dengan ucapan oleh anak beliau. Ibu silakan. Gunakan mikrofon yang ada di hadapan anda, tak perlu datang ke depan. Silakan. Perkenalkan diri. Sila, siapa pun nak ucap boleh. Silakan, kita ada mikrofon depan meja tu, boleh ucap terus je. Boleh perkenalkan diri kita ya. Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat Jumaat semua. Nama saya Syaril dan bersama saya isteri saya hari ini, Nur Ashiki. Kami kenal satu pun from kawan lah yang kenalkan dari Bomba. Masa tu just nak share je lah. Ni time before PKP lah. It was a very short period of time nak kenal arwah. So kita kena gangguan, kena sihir, and dah lama dah kuat benda tu. And maybe saya wakil orang-orang yang macam nak kata skeptical, tak adalah skeptical, tapi macam tak sangka lah kalau katakan kita nak kena sihir. Memang takkan expect lah, rasa macam ni mungkin dalam cerita ke apa. I mean, that thing will never happen to us lah. That's what we thought. But bila benda dah jadi, and bila dah tarik telur semua, kadang-kadang ke kepala rasa macam, weh, ni lah dia macam ni. Tak pernah rasa macam tu. And then lepas tu yang kita explore further lah, belajar lagi sampai tahap, dan arwah kata ambillah sanad. Dan kami pun ambil sanad, dua-dua ambil sanad yang asing. Saya ambil sanad dengan arwah, isteri saya pun ambil sanad dengan arwah. And then PKP pula jadi. So setiap hari kita akan try cari jalan. So masa tu pula arwah buat saya dalam hospital. So gunakan surat hospital tu untuk lepas roadblock untuk jumpa arwah. So kita study setiap hari, lalu jalan ni ada roadblock, cari jalan lain esok, cari jalan lain esok, okey ni pun ada roadblock, cari jalan sampai tahap dari Seri Kembangan sampai ke rumah arwah, tak ada roadblock, pergi balik boleh cari jalan, tak ada roadblock, dah memang pakar dah. Dalam kereta pun akan standby makanan, kalau ada roadblock kita sedekah lah, sedekah bukan suap ataupun rasuah lah, kita sedekah dekat roadblock lah, kerana lain dia sangat masa tu. So dan lepas PKP, dan kita akan still continue juga
jumpa arwah, sampai arwah kata masa tu dia start first sakit E. coli dekat Kelantan. That was the first time kita dengar sakit yang macam a bit unusual lah. Dan lepas tu sakit tu berlarutan sampai kita last kali jumpa arwah I think seminggu sebelum masuk ICU kot. Seminggu sebelum masuk ICU. Dan lepas tu masuk ICU pun kita dah lost contact sekejap. Sampailah kita dapat call from anaknya, from Syazra. Mesej kata arwah Ustaz Datuk dah meninggal. Masa tu kita rasa macam hancur lah, seriously hancur. Because masa tu kita punya condition, jadi suami isteri memang kritikal lah. I almost lost my wife lah masa tu because of the gangguan. So bila Ustaz Datuk dah tak ada tu rasa macam hilang lah, gelap, hancur. And then I think ramai orang macam tu juga. Tapi at least we were lucky sebab kita dapat tahu arwah dah meninggal. Ramai pesakit yang tak tahu. Ada yang sekarang probably ada juga orang datang nak cari Ustaz Datuk yang tak tahu Ustaz Datuk dah meninggal lah. Sebab there's no way to contact every pesakit lah. Pesakit bukan datang setiap minggu kan, datang dari quarter ke, maybe bila dah kena jadi baru datang and so on. So but at least we were lucky and dapat tahu dan terus sempatlah jumpa arwah dekat rumah masa tu. Ingat lagi atas katil kat situ, Ustaz Zarum pun ada masa tu. Dapat sempat jumpa. Dan masa ke bumi, macam tadi cakap lah, memang tak boleh pergi ke bumi, tapi kita sempat juga datang bawa air sikit lah. Itu dah kemudian lah, talqin semua dah habis lah. So sempatlah pergi tengok masa tu. Dan sampai sekarang Alhamdulillah at least Ustaz talqin pun ada, continue. So sanad tu kita sambung. Semalam pun baru jumpa Ustaz talqin juga. Dan lagi banyak lah kita belajar. Dia seronok juga sebab terasa macam dengan Ustaz Datuk, dia ni method lain, Ustaz talqin method dia lain, campur dengan Cik Syam, dengan Ustaz Suiti, semua satu combination of banyak cikgu tu, dia jadi macam lagi sedap lah. So Alhamdulillah, at least we will forever be grateful to have the privilege to kenal arwah lah. Sementara walaupun sekejap, sama lah macam Ustaz Zahrul juga, mungkin kita jumpa arwah pun tak sampai 30 kali kot. Tapi that every session tu memang tak buang masa lah. Duduk situ tunggu 4 jam pun, at least 5 minit tu belajar something, berbaloi. That 4 jam tunggu tu memang berbaloi. And that 5 minit tu pun will never get anywhere else lah. You Google ke, you jumpa anyone else pun, you can jumpa any bomoh. Tapi kadang-kadang punya method macam bit dodgy sikit. Macam apa benda ni kan, jampi ke apa ke. But dengan Ustaz Datuk, it's purely Quran. So you know that will never go wrong lah. Yesus salah sekali pun macam mana pun, at least you know effort you towards Al-Quran tu dah ada. Kalau kita mati saja pun, at least kita tengah beramal belajar Quran. What a way to mati lah kalau kita nak menghadap ke Quran je lah. So thank you juga for the invitation untuk hari ni. So thank you lah, Alhamdulillah, to the organisers for such a beautiful tribute lah to arwah. Well, more than deserved to have this lah. Okay, on behalf of me and my wife, saya cakap thank you and Assalamualaikum. Terima kasih banyak. InsyaAllah kita akan. Okay, silakan Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mio Osman. Saya bagi pihak adik saya dan juga keluarga saya ingin mengambil kesempatan yang ada ini untuk melahirkan perasaan yang sama yang telah dilahirkan sebelum ini oleh rakan sini. Saya telah pun mengenali Allahyarham Ustaz Datuk Dr. Basharuddin, kalau tak silap saya lebih kurang dalam tahun 2012, iaitu selepas pembagian arwah isteri saya. Dan sejak daripada tahun 2012 saya dan keluarga ada mengalami beberapa masalah kesihatan. Dan itulah dia yang sebagaimana yang diceritakan. Perkara utama yang menarik adalah daripada segi cara pengubatan, iaitu dengan menggunakan Al-Quran. Jadi
tiap-tiap kali bila yang sebenarnya saya ni ada kesempatan untuk tak tahu macam mana Allahyarham memilih saya kadang-kadang walaupun saya datang ubat, tapi dia suruh tunggu dalam bilik sampai kadang-kadang daripada siang sampai kadang-kadang sampai subuh. Jadi bukan saja masalah saya yang saya tahu cerita tentang perubatan dan juga masalah dari segi ayat Quran dan sebagainya, tetapi juga banyak sakit-sakit yang lain yang diceritakan dan diterangkan tentang ayat-ayat yang tertentu, asal ayat-ayat itu dan terjemahan sekali. Jadi itu yang menyebabkan saya begitu tertarik, dan bagaimana yang saya nyatakan, saya dan keluarga, bukan saja saya tapi juga dan keluarga juga berubat, dan malahan saya ada interview ramai saudara-mara dan juga sahabat-sahabat. Kalau mereka yang ada masalah yang saya rasa perlukan perubatan yang macam ini, saya kata rekomendan kepada Ustaz dan banyak yang berpuas hati lah. Dan hubungan saya juga dengan Allahyarham, saya boleh katakan terlampau rapat juga. Kadang-kadang ada ketikanya boleh katakan setiap minggu makan pagi bersama beliau, dan juga kadang-kadang dalam satu minggu tu dia almost setiap hari pergi breakfast dengan dia. Bukan cakap makan je, lama juga sebab ada masalah-masalah yang dibincangkan. Sudah lebih daripada sebagai seorang pesakit, tetapi juga sebagai seorang sahabat, dan beliau sendiri dan menganggap saya sebagai ahli keluarga, dan saya kenal juga dengan semua ahli keluarga. Daripada walaupun dalam tempoh yang begitu, perhubungan itu terlalu kerap. Jadi saya rasa pemergian Allahyarham ini memang satu kerugian yang amat besar untuk diri saya dan keluarga saya. Sebab maklumlah, kadang-kadang saya tengah malam pun, pukul 2 pagi pun kadang bila tiba-tiba ada masalah sesak, tak boleh bernafas, saya telefon arwah dan dia jawab telefon. Dan kadang-kadang saya ada satu ketika saya berada di luar negara. Saya tak ingat saya ke ataupun anak saya dalam keadaan masalah, itu pun sekitar dalam pukul 2-3 pagi juga. Alhamdulillah dia jawab dan dapat bantuan apa ayat yang nak baca dan sebagainya. Alhamdulillah. Jadi itulah hubungan saya dengan arwah terlampau rapat, bukan saja masa merawat, tapi di luar waktu merawat pun dia sering ajak saya pergi ada untuk urusan perkara-perkara yang tertentu. Jadi itulah saya berdoa dan berharap agar roh Allah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas jasa-jasa kepada saya dan juga kepada umat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ingin menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan bahawa kita akan mendengar beberapa perkataan daripada Tuan Haji Zaki Hitam yang baru saja dapat hadir pada pagi ini, yang merupakan rakan lama, pernah menjadi rakan sekerja dengan almarhum, ya. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan bahawa yang berbahagia Tuan Haji Zaki Hitam adalah pengasas Pusat Perubatan Qalam Laduni. Ya, kalau tuan-tuan masuk UKM ni, pelajar kat pintu belakang ni, dia akan jumpa danau, ya. Siapa pergi main golf, dia akan, kalau tak jumpa Qalam Laduni, maknanya kena hijab lah, ya.
Sebab masuk saja pintu tu jumpakan oleh dulu. Ini sebelum jumpa pada lengkap. Jadi saya persilakan kepada yang berbahagia Tuan Haji Zaki untuk menyampaikan ucapan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya muliakan saudara pengacara negeri, yang berbahagia Prof. Yusuf Datuk yang bersebelah saya, bagi Datuk, tuan-tuan dan puan yang hadir pada pagi ini. Alhamdulillah dapat juga saya bersama pagi ini, sebab saya agak pagi ini ada pasien aman sikit. Semalam saya tak dapat berjumpa juga, saya ada masalah kakak ipar saya meninggal. Jadi saya blok untuk semalam, hari ini datang, tak sempat. Alhamdulillah dia dapat bersama pada pagi ini. Saya dapat diperkenalkan tadi oleh moderator kita dengan arwah almarhum ni, memang sahabat yang paling akrab. Saya berasal daripada Kampung Labit, Lenggong, Perak. Dia berasal Kampung Luat, Lenggong, Perak. Rumah kampung saya dengan kampung dia tu lebih kurang dalam 3 km. Kalau saya di hulu sungai, dia di bawah sungai lah. Dulu kalau kita menangkap ikan rumah ni, kita pakai satu panggil langgai, kita daripada kampung saya sampai ke kampung dia. Sama-sama juga tu, kecil-kecil dulu kan. Jadi dia pun rajin. Kita ada ini, dia panggil sauk kan, kanan kiri kanan. Ikan tu macam ke rumah, dia akan naik daripada bawah pergi ke atas, kita tak ada yang tu angkat. Jadi banyak lah. Kadang-kadang terlalu banyak sangat, kita lepas balik pun ada. Terlalu banyak ikan melompat dia, sama-sama dengan dia. Itu cerita masa saya umur dalam lingkungan belasan tahun. Tak menyangka lepas kita berkawan gitu lama, saya pun dia mungkin dia belajar di, saya lupa dia belajar benda, saya belajar di lain tempat. Saya jumpa di dalam jabatan. Jadi saya dulu sikit pada dia, keluar dari sekolah tu, dan kita jumpa di jabatan saya, sama-sama di jabatan. Dia almarhum ni orang yang paling periang. Satu sifat, dia tak pernah orang kata kalau pergi dia banyak lebih lah. Dia kalau pergi tempat dia menarik orang ramai, dia pandai. Itu kehebat almarhum. Lepas tu dia ni, dia tak pernah mampu lah. Kalau saya lah, waktu kalau makan ni, kalau saya nak bayar tu, memang tak bagi lah. Dia kata dia bayar dulu, ini waktu makan. Sama dia masa dulu pun, masa kecil pun gitu, dah bekerja pun gitu almarhum. Jadi semasa di jabatan kerjaan dulu, kita di jabatan pengaturan jalan, naik pangkat sama. Walaupun saya senior pada dia, tapi tengok kehebatan dia dalam pergaulan, dalam apa ni, banyak aspek. Akhirnya kita naik pangkat tu sama. Tapi bila dia tukar ke, saya ditukar ke Rauk, dia ditukar ke Wasir Maju masa itu. Yang perkataannya saya paling seronok sekali. Dia kata, dia baca ke saya, bang, kita belum ni orang Lenggong ni, orang sekampung, kita dalam jabatan pun kita berdua juga. Dia kata, itu kena sedih. Kata sedih, dia berbangga kalau dia rasa ada kawan baik dalam diri saya. Dan kita dalam jabatan pun, kita dari JPJ pun kita membangunkan banyak aspek. Kita mengukuhkan persatuan, kita tambahkan duit persatuan. Dia juga dia tak kuasa untuk. Jadi ini memang tak pernah putus untuk membantu orang ramai. Sama ada di dalam mengedarkan kerja, banyak membantu kita bincang. Apatah lagi dia ni kalangan orang yang memikirkan tentang kamu. Dan saya kenal arwah bapak dia, Panjang Mamat.
orangnya kalau nak kira orang yang alim di segi ilmu lah. Dia ada 2 tempat dia kerja. Sebelum kampung saya tu dia panggil kampung Pulau Jeri. Ada satu orang alim kat situ. Sebelah Pulau Jeri, lepas Pulau Jeri tu dia panggil Luat. Luat ni bawah sikit pada Pulau Jeri. Pulau Jeri tu dipanggil lebih kaya orang alim. Orang alim ni di kealimannya memang tinggi, lebih kaya cukup tinggi. Jadi mungkin dekat lebih kaya dengan Panjang Maman ni kawan baik. Jadi ilmu yang dibawa tu tinggi. Masa tu masa zaman Jepun, inilah orang-orangnya, kalangan-kalangan orang yang mau menentang Jepun dan menentang komunis selama 14 hari. Jadi mungkin almarhum ni mendapat didikan daripada ayah almarhum. Ilmu mungkin diturun kepada dia. Itulah dia jadi orang yang bersifat macam tadi lah. Sifat yang kata tak pernah kecewa ke kawan. Banyak orang kata gembira. Di mana-mana dia pergi memang kawan. Saya kenal satu hari dari depannya. Dia pergi tempat yang kita tak pernah pergi. Tapi dia approach orang tu, seolah-olah dia kenal macam dia kenal lama. Saya tanya dia, Datuk, kenal? Tak, kenal dia. Aku biasa ni. Itu dia begitu. Dia bersifat begitu. Ini rasa yang tidak ada pada saya. Mungkin kepada orang pada ada. Dia kelebihan dia cukup baik di situ. Tentang pula cakapan dia ni, dia tak pernah orang kata mendah orang. Biasa dia membawa kepada kebaikan. Itu dia kata tadi, kita orang Lenggong ni, dia kata. Dia kata bahasa Lenggong lah. Kita orang Lenggong ni, kita berdua je. Dalam banyak-banyak kaki tangan dia pilih tu. Saya, almarhum dengan saya, selepas kita pencet, kita bentuk, dia bentuk perubatan di kampung Batu dia. Lepas tu sini, kita selalu berhubung bagaimana nak membuatkan ilmu-ilmu ni. Kita bincang ilmu ayah dia dulu. Ayah saya pun ada juga berkait dengan itu. Mungkin dia orang masa tu dia grup orang kampung ni memang zaman komunis itu. Bertiga bintang pun dia orang guna panjang ya. Orang tua dulu orang panjang untuk menentang komunis. Saya diberitahu oleh bapa saya. Komunis ni cucuk tangan kiri kanan macam tu, cucuk tangan. Bukan ni kena dawat, ikat, tapi bakar rumah. Ada yang campak dalam air, ada masuk dalam undi. Jadi guru-guru ni memang hebat. Kalau nak diberi Pulau Jeri, Lapik, Luat, mungkin anak dia tahu lah. Hebat-hebat masa dulu. Jadi dia kata kita berbangga lah. JPJ pun kita gabung. Dan di sini pun kita gabung. Maka jadi satu bualan daripada kalangan-kalangan kawan-kawan yang saya katakan kita di dalam jawatan ini saya nampak dia. Dan dia selalu bawa kelebihan di dalam jabatan. Dan bila kita disuastakan daripada JPJ pergi Puspakom, dia orang yang pertama saya dapat jadi regional manager. Dia dulu boleh saya. Dia baik masa tu sama dia memang dia punya PR dia bagus. Jadi Datuk Seri Yahya tu lantik dia sebagai regional manager di Puspakom. Kita lah kalangan orang-orang utama daripada kanan-kanan kerajaan ni, kita dilantik oleh pengurus. Jadi arwah ni almarhum ni dilantik regional manager untuk jaga Zul Sultan. Zul Sultan Akal ke-9 Selangor. Dia jaga. Dia orang yang utama dipilih. Saya ingat dari cara dia. Jadi apa-apa yang dia buat selalunya bukan untuk dia. Bila dia dapat jawatan tu, dia panggil guru-guru yang jadi kita jadi manager masa tu di Puspakom. Dia panggil kita apa dah buat, apa perancangan kita, apa akan jadi masa depan ahli-ahli kita. Itu kebaikan saya nampak. Jadi ahli-ahli ini adalah yang beri sokongan
supaya apa perancangan itu untuk akan datang. Jadi timbullah Puspakom sekarang. Kami lah mula-mula memulanya Puspakom. Sebelum itu tak ada Puspakom. Semua tu kita daripada JPA masuk ke Puspakom. Dia yang paling cepat saya dapat regional manager. Itu kehebatan dia masa dia almarhum dia hidup. Jadi lain-lain cerita saya ingat banyak lagi yang cerita kemurahan dia ni, ilmu dia ni, bakat dia ni. Dia bukan satu bakat, banyak bakat dia buat. Jadi segala bakat-bakat dia tu memang dikenal oleh semua masyarakat dan masa kita ada jabatan di BJ dulu. Jadi hari ini saya rasa sedih, amat sedih sekali. Sebab dia bahasa ke saya abang. Bila dia tak ada, saya rasa sedih. Pilu ada. Maklumlah, kawan baik dapat. Saya kurang apa ni, kurang ilham, saya telefon dia. Dia kurang ilham, dia telefon saya. Jadi saya sudah hilang satu tonggak untuk memberi bantu. Bukan aspek keuangan pun dibantu. Takat dia. Jadi bila kehilangan dia, saya rasa amat sedih sekali. Dan tahu lah bila pemikiran dia amat rugilah kata rasa saya. Bagi saya pernah saya rugi kerana kita hilang satu permata perubatan yang luar biasa. Saya tengok dia bila bincang tentang perubatan, saya tengok dia buat cara lebih kepada dalaman. Saya ikut saya lebih kepada fizikal. Dia tunjukkan ilmu kedalaman, ilmu hakikat dia itu tinggi yang saya nampak. Oleh itu sama-sama kita berdoa kepada Allah SWT. Pemikiran dia amat duka cita dengan saya. Dan saya rasa macam tak percaya sebab dia muda dia saya kan. Jadi saya berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan roh ni dimasukkan ke dalam orang-orang yang mukmin, yang diberkati Allah, orang-orang yang solehah, soleh, yang bertakwa di sisi Allah Taala. Mudah-mudahan segala kebaikan itu menjadi jawaban untuk bekalan diri akhirat. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Haji Zaki. Saya pun baru tahu yang Dr. Haji Zaki ni rapat sungguh rupanya dengan almarhum. Kalau orang kata begitu boleh rapat, yang saya baru tak sampai 30 kali jumpa dia ni, boleh rasa kehilangan. Saya sangat faham dan insya-Allah boleh faham perasaan Dr. Haji Zaki. Alhamdulillah saya pun baru kenal dengan Tuan Haji Zaki. Tak jauh beza dari segi pribadi. Yang kata kawan baik, tak banyak, sikit terbias sifat itu ada pada beliau. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita hari ini adalah hari Jumaat. Jadi kita tak nak saya rasa cukup itu dulu untuk ucapan yang kita buka pada hadirin dan hadirat sekalian. Saya akan tutup ucapan ini dengan ucapan oleh anak anda beliau, iaitu Ustaz Ahmad Muttaqin bin Datuk Dr. Basharuddin Panjang, untuk kita teliti pula dari pihak almarhum. Mungkin kok ada yang berhutang dengan dia, mungkin dia nak sebut lah lepas ni. Agaknya lah tak ada buat senarai ke Ustaz Takin, tak ada. Okay. Kalau tak ada itu selamatlah kot. Okay. Jadi kita dengar amanat dan sedikit perkongsian kepada beliau. Silakan Ustaz Takin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah hari ini dapat kita hadir pada majlis ini, dan saya mewakili pihak
ahli keluarga arwah. Dan secara peribadi pun saya amat gembira hari ini sebenarnya sebab bila saya tengok kawan-kawan arwah Prof. Sofian, Ustaz Zaki ada kat sini dengan Pak Mengku dan juga beberapa orang ni. Jadi saya agak memang tersentuh lah. Sebab saya terbayang kalau arwah ni, kalau dia jumpa dengan insan-insan ni, dia memang riuh. Memang dia akan riuh. Jadi saya memang terharu dan ucapkan terima kasih dengan hari ini ya, dapat berjumpa dengan kenalan-kenalan rapat arwah ya. Jadi pada hari ini mula yang saya nak cerita pasal arwah ni, kalau nak cerita saya ni memang panjang lah, sebab panjang hidup saya dengan dia. Jadi kalau nak cerita dari kecil ni, memang saya pun dalam membesar, saya tengok dalam dia memperjuangkan perubatan ni. Walaupun dalam dia sibuk bekerja di PJ dulu, dia ada berubat juga. Atau waktu saya kat Ipoh dulu pun macam tu juga, dia ada berubat-berubat tu saya ada tengok banyak juga ya. Jadi dalam perjuangan yang saya nak cerita, yang nak sentuh sini saya, perjuangan arwah ni, dalam dia memertabatkan tu saya nampak sampai ke akhir hayat yang saya nampak ya. Dan Alhamdulillah di hujung-hujung perjuangannya itu saya tengok sokongan-sokongan yang saya amat terima kasih ya, kepada untuk rakan-rakan yang bersama berjuang yang dia seperti dia di Kapima Pak Mengku di Kapira Zaki ya, dan di bertingkat pengajian tinggi seperti Prof. Sofian ya. Saya amat mengucapkan ribuan terima kasih ya, kerana ini adalah salah satu sokongan yang amat berkesan dan amat besar bagi beliau ya. Dan bagaimana yang dicerita oleh yang saya anggap sebagai keluarga saya sendiri, Kak Yan, kita panggil Kak Yan ya, Puan Jian sendiri, dengan kehadiran beliau di dalam cerita perubatan ini, itulah sebenarnya yang bermula bagaimana perubatan yang dibawa oleh arwah ini start mula diwar-warkan dan didebatkan ya, mengenai penggunaan telur dan ilmu telur apa betul ilmu telur. Walaupun saya sendiri ada yang poster tu dekat rumah tu, saya pun ada persoalan juga, kenapa gambar telur tu, walaupun terapi telur tu, kenapa gambar telur tak telur sesangka ke kan, kenapa tak 3 biji, kenapa asal telur kena 2 biji, tu saya tanya juga. Saya tertanya juga, asal telur 2 biji, kenapa tak gambar 2 biji. Jadi tak apalah ya, mungkin itu perkara yang kita agak boleh terima, asal telur 2 biji ya, kalau kita rasa normal ya. Jadi saya tidak sepeta arwah ya, dalam berkata-kata, tetapi saya cuma orang kata boleh apa yang saya pegang secara amanah adalah secara ilmiah perubatan yang dilangsungkan, iaitu berteraskan Al-Quran dan juga bagaimana dengan sahabat-sahabat beliau ya. Yang saya ingat lagi ketika di Kapima, golongan-golongan ni saya ingat dengan ayah saya, kami inilah yang paling banyak kena persoalan. Kami yang kena banyak persoalan sebab dia bukannya ruqyah semata-mata, dia ada guna benda-benda alami, dia ada guna-guna. Jadi mereka-mereka ni lah orang-orang yang dikuari di banyak soal siasat sikit ya. Antaranya ayah saya nak telur lah. Kalau Pak Mengku tu ada kaedah dia yang tu, kalau ada hitam lah kena soal lah, itulah ini ya. Tapi itulah sebenarnya kan, saya amat puji lah ya, apa yang dilakukan oleh Institut Atma ni ya, kerana mereka membela sebenarnya ya, yang dikatakan Melayu itu ya. Melayu itu Islam dan Islam itu Melayu ya. Jadi ilmu Melayu itu sebenarnya kalau dikaji halus-halus memanglah ilmu Al-Quran, dan mereka lebih halus ya, dan mereka lebih halus. Kalau kita dengar satu contoh orang tu kata saya mimpi tak betul apa semua, jadi orang kata tidur tak masuk kaki lah itu
Orang tua-tua kata tidur tak masuk kaki dah tu, pergi masuk kaki. Jadi baru ni saya kata dalam ilmu saya dengan arwah ni, kami lebih kepada pemahaman Al-Quran itu, ayat-ayat Al-Quran tu. Jadi saya nampak ayat-ayat baru apa semua. Jadi contohnya macam saya tengok ayat tu betul. Rupa-rupanya orang tua kita dulu ni mereka lebih arif dengan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Jadi tetapi mereka itu tidak menyampaikan kita secara ilmiah. Kerana konsep bahasa itu, penggunaan bahasa tak seperti yang kita. Jadi saya buka, memanglah surah Al-Anfal tu ayat 11 tu memang ada mengatakan sesungguhnya Allah mengatakan situ, ingatlah ketika Allah beri kamu rasa mengantuk, itu sebagai satu ketenteraman bagi kamu. Mengantuk itu maksudnya untuk dia boleh tidur, ketenteraman bagi kamu. Dan dari situ juga Allah menggunakan air hujan itu sebagai mencuci kita daripada kekotoran dan juga daripada gangguan syaitan. Air hujan itu. Jadi air di situ di-highlightkan mengantuk, tidur, air, dan akhir sekali untuk mengukuhkan telapak kaki kamu. Kenapa nak sebut telapak kaki? Dalam satu ayat tu 3 perkara tu keluar. Jadi ini menunjukkan orang tua dahulu dia dah faham, tapi kita ni tak faham. Basuh kaki penting, basuh kaki. Tapi kalau kita tengok betul, kalau refleksologi pun memang di urat kaki tu semua apa urat pun ada kat situ. Jadi tak payah nak susah-susah basuh kepala, basuh ketiak, basuh apa, basuh kaki tu dah cukup. Tapi jangan esok pergi mandi, tak payah mandi di sekolah, basuh kaki cukup lah, macam tak lain kan. Itulah segi lain. Jadi saya alhamdulillah dengan ilmu yang saya walaupun sebagai anak sendiri pun rasa bersyukur, bukan kerana anak, kerana saya walaupun anak, saya berpeluang untuk belajar ilmu. Itu yang saya amat bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana dijadikan sebagai anak pada insan ini dan juga sebagai anak murid pada insan ini. Dan alhamdulillah saya antara diberi kefahaman dan diberi peluang oleh Allah Ta'ala untuk menjadi penerus kepada ilmu-ilmu hikmah ini. Saya panggil ilmu hikmah. Dan apa yang saya faham, pesan daripada arwah satu saja. Dia kata, saya ingat dia kata-kata dia, sekiranya digoncangkan bumi ini, tergoncangnya bumi ini, satu saja yang tanggung paut, peganglah Al-Quran. Jangan lepaskan Al-Quran. Begitu dia. Kalau dia habis belajar ijazah dengan dia tu, satu dia kata, ijazah tak ada apa, dia tak bagi sijil, dia tak bagi apa. Dia kata, Quran tu lah ijazah kamu. Itulah Tapi itu zaman saya lah, sebelum dia ada sanad. Sampai sekarang ni dia dah ada buat satu buku, dia susunan apa semua tu lah. Itu zaman selepas saya lah. Dia ada susunan sanad apa semua. Zaman saya tak ada lah. Memang sampai malam, sampai pagi kena menghadap dia je lah. Baru dah ambil ayat tu, ambil ayat ni, kefahaman apa semua. Jadi telur itu salah satu pada cara yang diperjuangkan. Dan saya rasa amat baguslah kalau Institut Tamadun Melayu ini terus meneruskan lagi, di mana masih lagi ada golongan-golongan yang lebih senior, yang lebih lama ilmu-ilmu di Pak Mengku dan Pak Zaki, kita keluarkan balik ilmu-ilmu orang Melayu kita war-warkan lebih. Kalau orang luar bangga dengan Habatus Sauda, kita banggalah dia hitam kita. Kenapa kita tak nak bangga? Sama juga Portugis serang Melaka, ada hitam, kadang macam mana boleh bercipta sos black pepper? Kita duk bangga makan western black pepper sauce, tapi black pepper ambil negeri kita. Dia kata, dia suruh kita kata makan soya bagus, tapi kopi tak bagus. Waktu kita minum kopi, kadang kau datang sini buka Starbucks, soya ke kopi, kau kaya raya. Jadi kita kena, itulah dia kata, kita ni lah tapi kita tak nak lari. Kenapa mereka tidak boleh menaikkan kita? Kerana sebab kalau sebut Melayu, dia keluar Islam. Itu yang dia tak nak, tak boleh. Sebut dia Melayu, ada keluar Al-Quran. Tulisan pun tak lari dah. Alif, dia pakai alif juga. Jadi bangsa Melayu ini
Ya, itulah yang saya faham ya selepas saya duduk dalam perubatan ni ya. Bagaimana pesan-pesan arwah pun, ilmu-ilmu arwah ini, sebab tu saya hormat kepada orang-orang, lebih kepada macam Pak Engku, mereka semua ni, mereka adalah kelangsungan ilmu-ilmu Melayu ya. Bagi saya golongan muda ni, saya banyaklah nak belajar, tapi orang paling kuat belajar sini seorang je saya tengok, doktor, tu paling kuat belajar. Nah, ilmu tu memang kat sana lah Jadi insyaAllah saya pun bagi pihak dalam masa yang singkat ini yang utamanya lagi sekali saya ucapkan terima kasih di atas majlis ini, dan juga saya ambil kesempatan pada waktu ini untuk juga mengucapkan ini dengan kesempatan untuk memohon maaf bagi pihak arwah jika ada salah silap semasa dia bergurau dulu. Kalau itu sebab insan ni dia suka berseluruh bergurau Jadi saya minta ambil kesempatan di sini, jika ada apa-apa yang terhutang ke apa, boleh jumpa kami pihak keluarga dan berbincang apa-apa jadi saya akhiri, saya tidak ada apa lagi. Saya akhiri ucapan saya dengan sekali lagi ucapan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Datuk Basyar Dunia, itu adalah Datuk Basyar Dunia yang cakap tadi pun keluar ayat Quran tu yang saya kata tu, ayat berapa, surah apa, itulah jelmaannya. Tuan-tuan dan puan, kalau kita sesama yang hidup ini melampiaskan rasa kasih sayang kita sesama kita dengan pemberian hadiah dan sebagainya, sesuatu yang berharga yang ataupun yang dapat yang bernilai kepada si penerima, maka ini insya-Allah tanda kasih sayang kita kepada almarhum. Kita akan sama-sama bertahlil arwah ringkas untuk beliau. Ini adalah hadiah kita dan tadi ingatan kita kepada beliau. InsyaAllah saya akan mengetuai bacaan tahlil ini insyaAllah. إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الكبر من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وخصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولذوي الحقوق علينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وخصوصا إلى روح بشر الجنوب المحمد أحمد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 لا إلا الله. لا إله 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 إلا الله. لا إلا الله. لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الحامدين حمد الشاكرين حمد الصابرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. سبحانك لا نحصي ثناء كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما استغفرنا وما قلناه من يا الله. وصلينا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذريته وأصحابه والتابعين ولجميع المسلمين والمسلمات وخصوصا إلى الروح بشر الدين بن هدي بن أحمد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله فكاكا له من النار ونجاة له من النار وسترا له من النار وفداء له من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. ثم ثواب مثل ثواب ذلك إلى أرواح والدينا ومشايخنا ووالديهم ومشايخهم لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم اجعله في صحائفنا وصحائف والدينا والسادات الحاضرين ووالديهم عم الجميع بالرحمة والرضوان وأدخلنا وإياهم في فسيح الجنان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انقلهم من ذي القبر والوحود إلى جنتك جنات الخلود إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا تؤاخذنا بالعظائم والجرائم يا كريم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Allah minkum. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sebentar tadi dapat memberi manfaat yang besar kepada almarhum dan